Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Saya nak tunjukkan macam mana nak masukkan data dalam Excel ya. Dan juga nak kira lah berdasarkan yang kita bincangkan dalam kelas tadi. Okey. Pada siapa yang nak cuba-cuba belajar masuk dalam Excel ya. Okey, ini soalan nombor 6 kita based on soalan nombor 6. Data ni ialah ini grade pelajar lah. Okey. Ini ada dua kumpulan, yang hadir, yang attended class dengan yang skip classes. Ini markah yang pelajar yang skip classes. Dan kita tengoklah pelajar yang hadir kelas lebih banyak, lebih ramai daripada pelajar yang skip classes. Okay, but that's the data. Okay, first kita nak copy dulu. You can copy both or you can copy one by one. Okay, dan kita buka Excel. Ini saya dah buat dah tadi, jadi saya buka Excel barulah. Okay, kita copy, kita boleh right click dan kita boleh paste special ataupun just paste match destination formatting untuk just straight paste. Okay, yang ini sama ni you can do manually. Okay, this is the data lah. So you can either leave it there and then cut everything, cut yang ikut berdasarkan row cut, paste sebelah dia. Okay, copy ni, cut, kemudian paste. Okay, cut paste ialah normally, manually sebab bila kita buat manually, I'm just gonna show. Kita boleh buat macam-macam, kita boleh buat programming, kita boleh guna code sikit macam mana kita nak buat, tapi saya guna yang paling biasa lah, paling basic. Kita copy paste manually, cut here. Lalu kalau kita dah ada data, especially dalam Google Form, kita tak perlu risau dah. Okay. Okay, jadi kita dapat satu data yang row-nya dia lebih kat row lah. Jadi kita ambil semua, kita highlight balik semua data ni. Ada banyak cara. Satu kita boleh copy this one. Okay, I can cut or I can put it here. Kita akan dia tak boleh paste special pasal apa? Kita copy. Ctrl C. Kena right click, paste special. Saya buat transpose. Dia patah, dia terbalikkan je lah. Okay. Jadi dia ikut daripada melentang ni, dia dah jadi menegak. Okay, we can delete this. Okay, kemudian kita boleh ambil yang yang ni attended class. Kemudian kita ambil skip. Okay, ada setengah yang mungkin nak letak nombor ke kat sebelah dia, boleh. This is just how you play with the data lah. Nombor bilangan pelajar kan. Kemudian kita letak 1, 2, 3. Yang lainnya kita boleh drag. Copy semua. Saya tarik. Ataupun you can just double click, dia akan masuk lah. So kita ada 46 orang. Okay. Tengok sini 46 orang. Okay. Ada 46 orang. Okay. Yang hadir. Yang skip. So back kepada soalan kita tadi. Tengok kat sini. Okay. Ambil. Ctrl C, saya letak sini lah. Kita boleh paste command, jadi dia akan masuk dalam Excel. Siap-siap. Okay, so yang ni ikut lah. Ada setengah orang kata tak selesa nak buat macam tu, dia nak buat nak copy, maksudnya column by column pun boleh. Okay, dia tak kisah data ni semua, sebab kita boleh sort dia. Sort tu maksudnya kita susun lah ikut paling kecil ke paling besar dan sebagainya. Okay, yang ni saya tak cut, saya copy. So, okay, yang ni dah tinggal sikit ni, kita transpose je lah. Cut. Cut. Tadi kenapa tak boleh? Oh, tak boleh paste special. Okay, tak boleh paste bila cut. I don't know what's wrong. Sepatutnya boleh. Okay. Paste special. You can transpose there. Or you can guna yang ni. Ataupun boleh tadi. Transpose. Mana transpose? Ni transpose ni. Dia tebal. Maksudnya dia patah terbalikkan lah. Dia tukarkan. Jadi yang ni semua dah jadi data. Dah jadi kolom. So yang ni boleh buang kalau nak. Okay. So kita ada skip dengan attended. Ada berapa orang yang
skip ada 24 orang. Okay, so kita tengok. Jadi tadi kita nak kira mean kan. So kita sama ada kita boleh kira kat bawah ni ataupun kita boleh kira apa yang apa statistics barulah. Stats for standard and skip students. Okay. So yang ni kita boleh buat dari segi benda yang sama. Ya, ataupun kita letak kat sini lah. Okay. First tadi kita kata sum kan, kita nak kira jumlah semua. Boleh? Kita nak kira total score. Jadi kita kata sum lah kan. Jadi macam tu Saya tarik macam ni je lah. Okay. So tadi kita kata ini sum. Sum kita boleh ambil kata daripada B berapa? B5 sampai berapa data kita? B range. Sampai ke B50. Okay. Tutup kurungan. Enter. So dia tambahlah semua. Yang ni kita boleh drag je. Sebab dia akan ambil yang ni. Dan dia tambah semua tak kisahlah sebab memang 46 ni kosong kan. 46 ni kosong jadi dia akan kira sampai ni je lah. Sebab kita tambah semua. Jadi ini total dia. Kalau kita tak puas hati, kita boleh tukar lah supaya dia ambil select sampai C28 saja. Okay, tak mau ambil sampai C50. Kita tukar. Okay, so jadi dia select data kita banyak tu je. Okay, dapatlah total score kita sini dengan sini. Okay, kemudian kita nak kira mean kan. Mean ataupun purata. So average / mean. Okay. Okay, kalau macam yang tu kita guna, ni saya tunjuk guna formula dalam Excel dulu ya. Kemudian boleh saya akan tunjuk juga apa yang kita kira manual tadi bila kita masukkan formula kalau kita tahu formula. Kalau kena Excel kita ada shortcut, kita boleh terus tulis average, kemudian dia akan nampaknya average. Okay, double click ni dia akan kata okay, average daripada mana. So kita tahu tadi daripada B5 sampai B50 kan. Purata B5 sampai B50. So dia memang select lah. Okay. Kalau kita tahu yang ni kita boleh drag kat sini. Sama ada kita drag boleh, dia akan ambil semua. Kita akan dapat. Okay. Ataupun kita tukar sampai B berapa tadi? C28. C28. Okey, itu dapat mean untuk yang kedua. Standard deviation, sisi hampir awal ya, standard deviation. Yang ni kita guna formula, kalau guna shortcut, standard deviation S. Kita guna standard deviation untuk sampel, yang P ni untuk population. Okey, kemudian samalah daripada B5 sampai B50. Okey. Itu data yang kita nak. Jadi dia dah kira siap lah untuk kita based on data yang kita select ni. Okay. Ini kita guna standard deviation S. Double click. Kemudian kita ambil pada C5 sampai C28. Kan 28 kan? So C28. Sama. Okay. Kalau kita nak kira satu-satu, nanti saya tunjuk macam nak kira satu-satu kenapa. Yang table banyak tu kan, yang X tolak dengan M sebagainya, maksudnya X ni ialah data lah, kita katakan dia X attended. X tolak dengan mean. Tolak jadilah sisi yang PY. Tapi yang ni kita terus dapat data, dapat formula, kena guna formula Excel, dapat terus jawapan. Ini pula variance. Variance kita tahu ialah kuasa 2 lah. Kita standard deviation kuasa 2. Sama ada kita nak guna formula kan, var S, variance untuk sampel. Sampel tu sebab kita ada sampel 48 orang, kita tak ada population, kita tak tahu keseluruhan pelajar. Okey, kita ambil variance S lah. Jadi kita ambil baliklah B5 hingga B50 dan benda yang samalah kita ambil kat sini. Kita tarik sini, dia akan dapat variance untuk C5 sampai C50, tapi kita kata kita ada C28 orang kan. Okey, itu dia punya variance. Okay, kuasa 2. Kalau kita kuasakan 2, kita nak dapat manually kan. var manual. Kalau ini saya kira manual kan. Variance secara manual. Kita boleh buat sama ada kita guna standard deviation ni. Sebab standard deviation dia ialah kat sel ni kan, F7 ni.
kita kuasa 2. Kuasa 2 kita ada tanda, kalau komputer biasa shift 6. Fn6. Oh, dia tak keluar. Okey, shift 6, sorry. Shift 6, kuasa 2. Itu nak tunjuk kata kuasa 2 lah. Okey. Saya punya komputer pun. Okey, yang ni, dia akan ambil ni lah. G ni kita kuasakan 2. Dapatlah nilai yang sama. Samalah sebab yang ni kita guna formula Excel. Yang ni kita guna berdasarkan kita tahu formula variance ialah kuasa 2 standard deviation yang dikuasakan 2. So kita kuasakan 2 sini dapat yang sama. Itulah Excel. Okey, kita dapat tadi mode, kita kira mode. Yang tu kita kira. Sebab kita kira apa tadi? Banyak apa? Ni kan, ni mode. Mode dia punya formula mode lah. Okey. Mode untuk B apa? B5 hingga B50. So nak tengoklah. Sekejap. Kenapa dia kata bukan mode ni kot. Mode ni. Okey. Silap bukan MOD. MODE ya. Okey. So mode yang paling kerap ialah 24 lah. Kalau kita sort pun kita akan tengoklah yang mana paling sejak kita sort. Sort tu susun ya. Okey, yang ni pun sama mode dia 256, tapi kita nak make sure dia just select. Just for peace of mind lah. Kita select. Untuk sama juga kan 256. Lepas tu median. Median ialah yang tengah kan. So median tu ada. Median guna baliklah B5 hingga B50. Sama kita just drag dapat 256 juga. Okey, median dengan mode dia sama. So ini ialah 28. Okey, sebab data dia kita nak ambil data tu je. Okey, kalau kita nak tengok betul ke mode dia betul tengah-tengah kan. So kita sort smallest to largest. So dia kata 264 kat sini lah. So yang paling kerap lah mode. Kan tak ada 3. Yang ni yang lain ada 2. Kan kita tengok lah. Okay, yang ni 256. 256 ialah mode dia. Oh, yang ni kita belum sort. Silap. Okay. Right click. Kita boleh sort lah. Smallest to largest. Dia akan sort lah. Kalau ada bawah ni. Kalau nak selamat. Kita sort apa? Kita sort apa? Kita select dulu. Kalau katalah bawah-bawah tu ada nombor kan. Kita select macam ni lah. Kita select yang kita nak je. Kita right click. Sort. Sort largest to smallest pula kali ni. Lepas tu dia akan keluar. Expand the selection. Maksudnya dia akan expand sampai ke bawah-bawah lah. Kalau case ni dia akan expand sampai 50 kot. Sebab 50 tu maksimum. Tapi kita nak current selection sajalah. Yang kita select. Yang data yang kita select saja dia sort. Yang lain kita tak mau kacau. So yang ni dia buat tinggi ke rendah. Okay. Kita nak balik lah. Minimum lah. Kau boleh nak smaller to bigger. Smallest to largest. Okay. Continue with selection. Dapat. Memang kecil lah. Jadi dia kata tadi 256 mode. Check okay kan. Mode 256. Memang 256 ada 3. Yang lain semua ada 1. Yang ni kita boleh agak lah eyeball. Kita tengok kan. Oh okay. Yang ni ada 1. Yang ni ada 2. So 256 ni ada 3. 3 kali. 3 pelajar dapat 256. So markah yang kerap ialah 256. Mode ialah markah kerap. Markah ni median ialah yang tengah. Okay. Average ialah purata. Okay. Jadi kita tengoklah. Average memang ambil ke semua data. Kita ambil ke semua data. Yang ni pun sama. Kita ambil ke semua data. Cuma kita dah ignore yang lain-lain tu. Kita ambil yang tengah-tengah. Walaupun kita kira berdasarkan apa nilai yang ada. Okey, jadi kita tengoklah. Ini central distribution ataupun central tu maksudnya yang tengah. Yang kita kata kita guna tengah. So kita guna average, mode dengan median untuk tunjukkan benda tu taburan yang di tengah-tengah bila kita nak refer kepada taburan pelajar kita. Kalau kita kata dari segi apa spread daripada sejauh mana mereka terserak, kita tengok ni standard deviation, variance, interquartile range kan yang kita ada dalam nota. Okay, at least kita dapat 2 ni pun dah cukup dah standard variation. Kita nak tengok range kan, range lagi satu. Range tu julat lah minimum dengan maksimum. Sebenarnya kita dah sort macam ni, kita ambil yang ni, kita ambil maksimum, tolak yang minimum lah.
Ataupun kita guna tadi formula, saya ingat lupa ya. Kita cuba. Kalau kita nak buat minimum, kita kata max daripada, maksudnya cari maksimum antara data B5 hingga koma B50. Macam salah sekejap antara, okey macam tu. Okey, dan kita tolak dengan minimum tu markah minimum lah, B5 hingga B50. So dia akan kira, betul ke ni? Macam tak betul je. Betul tak? Kita tengok double check. Kalau kita tolak balik, yang paling tinggi apa? 328. 328 tolak 241. Oh betul. Meragu-ragu pula Okey. Ini ialah C50. Okey, kita tukar balik lah. Minimum dia ialah C28. Boleh je C50 kan, sebab C50 kan kosong. Tapi untuk kita for good practice, kita tukar siap-siap. Manalah tahu. Okey, yang ni pun sama lah. Yang ni kita tahu. Okey, betul tak? Nak check lah. Okey, 308 tolak 188 lah. Sebab julat kan. Tolak 188. Dapatlah yang sama. Ini range. Kita kira manual. Okey. Cukup tak? Kita punya, ini dia minta ni je lah. Dia minta mean, mode, median. So, alang-alang kita buat sekali lah dengan standard deviation, range dengan variance. Okey, sama lah. Maksudnya data ni pun kita boleh kira range, standard deviation semua. So, dapat. Okey, yang kalau nak cantik, ibu pula dalam nama apa? Border kan, letak border. Okey, jadilah border. Okey, apa? Sekarang ni kita kata interpret. Selalunya kita interpret, kita tengok antara, kita tengok purata dululah, purata dengan standard deviation. Kalau kita perasan, selalunya kita report dua ni lah. Apa? Titik tengah apa? Nilai statistik yang center, yang tengah, selalunya kita guna mean, dan dia punya spread, sejauh mana dia terserak daripada mean, ialah standard deviation. So 20, dia terserak 20 markah. Maksudnya markah selepas ni ialah 20. Orang maksudnya tambah 20 ataupun tolak 20. Okey, yang ni kita akan buat lagi lah minggu depan. Tapi yang ni kita just nak bincang tentang Excel. Okey, standard deviation. Kita tengok 276 dengan 248. Yang ni markah purata untuk pelajar yang selalu hadir ke sekolah. Markah dia 276. Yang markah yang selalu skip ataupun ponteng 248. Jadi kita tengok, maksudnya kalau selalu hadir kelas kat sini, purata markah lebih tinggi lah. Okey. Jadi memang yang ni kita dah puratakan, jadi dia tak ada isu lah, kita boleh compare, masih lagi boleh compare. Okey. Dan standard deviation pun tengok. Lepas tu kalau dia skip 28 pula, lagi jauh. Kan? Sebab kita tak sure pun dia datang kelas ke tak kan. So kan kita tak sure macam mana dia belajar, dan skor tersebut tu tersirat lebih jauh lah. Okey. This is the interpretation untuk nombor 6 tadi. Okey, itu saja.